Terima kasih Tuan Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana di atas limpah kurnianya dapat saya berpeluang sekali lagi berdiri di Dewan yang mulia ini. Kali ini bagi membahaskan bajet 2022 yang dibentangkan Jumaat lepas. Tuan Yang Ketua, syabas saya ucapkan pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri Kewangan dan semua penjawat-penjawat awam yang terlibat dalam menyediakan bajet 2022 ini. Ini adalah bajet terbesar dalam sejarah negara dengan defisit yang masih tinggi. Bajet ini juga penuh risiko apabila kerajaan terpaksa meminjam lebih banyak dana sedangkan unjuran pendapatan kerajaan masih rendah. Bagi saya, keadaan ini berlaku disebabkan beberapa keputusan dan tindakan salah yang diambil oleh kerajaan-kerajaan yang dibentuk selepas PRU 14 dan terpaksa ditanggung oleh kerajaan hari ini. Yang pertama ialah kesilapan besar kerajaan terdahulu apabila membuat keputusan memansuhkan GST, meningkatkan kebergantungan kepada hasil minyak, menakutkan pelabur dengan memomokkan kononnya negara sudah bankrupt dan penjualan aset-aset negara yang memberi peluang kepada kerajaan tetapi mengorbankan kepentingan jangka panjang. Dan selepas itu, pelaksanaan lockdown dan PKP yang antara paling lama tempohnya dalam dunia akibat keputusan yang membawa pelaksanaan lockdown yang bersifat separuh masa dalam pengawalan COVID-19. Di bawah kerajaan Barisan Nasional dahulu, defisit serta nisbah hutang negara telah menurun 8 tahun berturut-turut. Pada suku pertama, tahun 2018, nisbah hutang kepada KDNK telah berjaya diturunkan ke paras 48.7%, tetapi nisbah hutang ini naik semula setiap tahun bermula tahun 2018 sehingga mencapai tahap 62% pada akhir tahun lepas. Ia dijangka akan melebihi 66% tidak lama lagi setelah had hutang telah dinaikkan 2 kali dari 55% ke 60% pada tahun 2020 dan seterusnya dinaikkan dari 60% ke 65% pada awal bulan ini. Defisit dan hutang negara sebenarnya akan lebih tinggi lagi tetapi dibantu oleh pengambilan dividen yang tinggi melampau dari Petronas sejak PRU 14. Pada bulan Ogos 2021, Ketua Pegawai Eksekutif Petronas pernah memberi amaran bahawa dividen yang dipaksakan terhadap Petronas telah melebihi keuntungan Petronas setiap tahun sejak tahun 2018. Umpamanya, sekiranya Petronas untung RM100 setahun, tetapi dalam masa yang sama perlu membayar dividen tahunan antara RM120 hingga RM150. Maka ini akan mengakibatkan aset dan reserve Petronas akan berkurang dari tahun ke tahun. Bukit kalau sentiasa ditarah pun
akan gondol licin. Nilai bersih Petronas iaitu aset tolak semua liability hutang pula naik 318 bilion ringgit atau hampir 4 kali ganda dari 114.4 bilion sebelum saya jadi Perdana Menteri pada tahun 2009 ke 432.3 bilion ringgit termasuk reserve tunai pada ketika PRU14. Namun, ini sudah menjadi sejarah setelah Petronas dijarah secara berterusan dan asetnya terpaksa dijual untuk membayar dividen melampau sejak tahun 2018. Sebagai contoh, aset-aset yang dijual termasuk kepentingan saham dalam MISC, Petronas Dagangan dan Petronas Gas bernilai 6 bilion dijual pada 9 Disember 2019. Kepentingan saham dalam MISC dan KLCC bernilai 3.04 bilion ringgit dijual pada 10 Disember 2020. Dan baru-baru ini Petronas menjual pula aset gas di Azerbaijan bernilai 9.4 bilion yang menjadi kontroversi dalam Dewan Yang Mulia ini pada minggu lepas pada harga yang sama. Berhubung dengan penarafan Petronas juga telah diturunkan 3 tahun berturut-turut oleh Pegawai Agensi Penarafan Antarabangsa. Tuan Yang Dipertua, ini bermakna kerajaan tidak boleh lagi bergantung sepenuhnya kepada Petronas untuk membiayai perbelanjaan kerajaan pada masa hadapan. Sekaligus mengurangkan satu sumber penting bagi hasil kerajaan dan di samping itu menjejaskan pelaburan Petronas dalam mencari kawasan minyak yang baru untuk menggantikan reserve petroleum yang menurun atau semakin depleted. Pemansuhan GST juga memberi impak yang besar. Sebagai contoh, dalam usaha melawan COVID-19, negara Arab Saudi telah menaikkan kadar dari 5% GST-nya kepada 15%. Indonesia dari 10 hingga 11% pada tahun hadapan dan 12% pada tahun seterusnya. Dan bagi negara Singapura, kadar GST akan dinaikkan dari 7 ke 9% pada tahun hadapan. Saya tidak merasakan negara-negara seperti Arab Saudi, Indonesia dan Singapura ini tidak membuat kajian secara mendalam atau bersikap kejam dalam melaksanakan langkah-langkah ini. Sebenarnya kesan pandemik COVID-19 telah melahirkan ekonomi yang terbahagi kepada 2 kategori dari segi kelajuan. Ketika ramai yang terjejas teruk, sebaliknya ada juga sektor-sektor yang boleh memacu keuntungan perniagaan mereka. Contohnya, seperti sektor pembuatan yang tertentu, ekspor, komoditi, teknologi maklumat, sektor penghantaran dan logistik, sektor kewangan dan lain-lain telah berkembang dengan ketara. Jadi ada juga pihak yang menjadi lebih kaya sewaktu pandemik. GST merupakan cukai untuk penggunaan. Dengan lain kata, jika kita belanja lebih banyak cukai yang perlu dibayar. Tetapi pandemik telah mengurangkan atau menghentikan pendapatan golongan-golongan yang terkesan. Jika pendapatan tiada, bagaimana mereka nak berbelanja? Dan jika tidak berbelanja, bagaimana nak bayar GST?
Sebab itulah negara-negara seperti Arab Saudi, Indonesia dan Singapura faham situasi ini, bahawa pendapatan kerajaan yang diperolehi daripada kadar GST lebih tinggi yang dikenakan pada golongan yang menerima manfaat dari pandemik boleh disalurkan kepada golongan yang menerima impak negatif. Dalam negara Malaysia pula, lockdown separuh masa yang antara paling panjang tempohnya dalam dunia yang dilaksanakan oleh bapa lockdown Malaysia dari kerajaan dahulu telah menghancurkan kewangan dan kehidupan ramai. Tetapi kadar jangkitan serta kematian COVID-19 berbanding saiz penduduk adalah tertinggi di ASEAN dan antara tertinggi di dunia bagi tahun ini. Biarpun ada yang mengaku telah belanja sebanyak 600 bilion ringgit dalam setahun setengah, tetapi kurang memberi manfaat yang secukupnya kepada kehidupan rakyat. Itulah sebabnya kewangan kerajaan Malaysia berada pada keadaan yang kritikal pada hari ini. Tuan Yang Dipertua, biar saya jelaskan bahawa ini adalah sesi perbahasan bajet 2022. Bukanlah merupakan sesi untuk mencari kesalahan sesiapa. Sebaliknya, kita perlu mengakui dan sedar akan kesilapan-kesilapan besar yang telah berlaku dan impak kepada negara dan kewangan kerajaan. Keadaan itu menyebabkan kerajaan hari ini terpaksa meminjam begitu banyak dan menangani defisit yang masih tinggi untuk menyediakan bajet perbelanjaan terbesar dalam sejarah. Ternyata jelas, Tuan Yang Dipertua, matlamat murni bajet 2022 ini adalah menumpukan kepada golongan terjejas akibat COVID-19, membantu mereka dan perniagaan untuk berdikari semula, mewujudkan peluang pekerjaan bagi mengurangkan kadar pengangguran dan merancakkan pembangunan ekonomi dan negara pada keseluruhannya. Sehubungan dengan itu, kerajaan akan menyediakan pemberian kepada rakyat seperti bantuan tunai sehingga RM2,000 bagi keluarga yang paling terjejas, bantuan peranti percuma untuk golongan B40, bantuan persekolahan sebanyak RM150 dan bantuan tambahan sebanyak RM500 kepada ibu tunggal dan lain-lain lagi. Sesungguhnya, inilah langkah-langkah terpuji kerajaan yang harus kita akui dan sokong. Walau bagaimanapun, kecekapan pelaksanaan adalah amat penting. Jangan ulangi pendekatan sebelum ini apabila ramai yang sepatutnya berkelayakan mendapat bantuan, namun secara tiba-tiba mereka dinafikan daripada menerima bantuan dengan pelbagai alasan yang tidak masalah. Selagi mereka adalah warga Malaysia, kita perlu memberi mereka dengan izin benefit of the doubt. Ianya lebih murni daripada tersalah membantu orang yang tidak layak daripada menafikan hak bantuan kepada seorang yang benar-benar memerlukannya. Tuan Yang Dipertua, 2 hari lepas dan semalam, saya berkesempatan bercuti dan berjalan-jalan di Melaka. Seperti biasa, saya berkongsi gambar-gambar aktiviti saya di akaun media sosial saya. Walau bagaimanapun agak mengherankan apabila boleh dikatakan hampir sebahagian besar komen-komen daripada followers Facebook saya membangkitkan soal air citra
yang tidak disentuh semasa pembentangan bajet 2022. Sebelum ini, saya kerap kali mencadangkan dan memperjuangkan pengeluaran air sinar, air lestari dan juga air citra KWSP. Tetapi saya pula yang menjadi sasaran dan dipersalahkan sebab had maksima air citra tidak dinaikkan had dari RM5,000 kepada RM10,000. Begitu juga nasib pemuda UMNO Malaysia. Biarpun kami bukan Menteri Kewangan. Saya dapati ramai yang bersuara dan mendesak ini. Sebenarnya mereka mempunyai tunggakan-tunggakan yang perlu dijelaskan ataupun berniat untuk mengumpul modal bagi memulakan perniagaan kecil mereka. Mereka bukan suka-suka mau mengeluarkan wang caruman mereka. Justru itu, saya amat berharap had maksima air citra dinaikkan ke RM10,000 sebagai skim pengeluaran khas terakhir kerana ini amat dituntut oleh rakyat. Sesungguhnya ini bukan boleh disifatkan sebagai langkah populis tetapi berpunca daripada keperluan mendesak rakyat. Sebagai mengimbangi pengeluaran ini, kerajaan perlu memberi keutamaan untuk memulihkan semula simpanan rakyat dalam KWSP. Seperti yang saya pernah bangkitkan dalam perbahasan bajet 2021 tahun lepas, perkara ini boleh dilakukan dengan 3 cara, iaitu pertama, pasca COVID-19, kerajaan boleh membantu KWSP untuk meraih pendapatan yang lebih dengan memberi projek-projek lebih lumayan kepada KWSP. Contohnya, sebelum ini projek kuasa land atas tanah Lembaga Getah Malaysia dan projek Battersea di United Kingdom serta pemilikan 49% di dalam syarikat PLUS. Oleh itu, Tuan Yang Di-Pertua, ini selaras dengan cadangan saya tadi, projek Bandar Malaysia ataupun cadangan nama baru Bandar ASEAN perlu diberi kepada KWSP dan PNB dengan syarat terminus projek High Speed Rail Kuala Lumpur ke Singapura dikembalikan mengikut konsep asal, yakni Singapura ke Bandar Malaysia dan tidak dari Johor Bahru ke KLIA. Kedua, menaikkan semula kadar caruman bulanan majikan dan pencarum. Ketiga, mengubah struktur pembayaran dividen kepada struktur berperingkat dengan izin multi-tier dividend structure, di mana baki simpanan yang lebih rendah akan menerima dividen yang lebih tinggi supaya pembahagian keuntungan KWSP akan lebih menarik, lebih memihak pada pencarum yang mempunyai baki simpanan rendah. Kaedah bayaran dividen secara multi-tier ini patut diperluaskan ke tabung-tabung simpanan yang lain seperti ASB, ASM dan tabung haji agar matlamat untuk merapatkan jurang pendapatan seperti yang disasarkan dalam RMK 12 akan tercapai. Tuan Yang Di-Pertua, setelah ekonomi dibuka semula, kesesakan trafik mula muncul kembali. Malah seperti bertambah serius di Kuala Lumpur, Selangor dan Melaka. Walaupun bajet 2022 memberi banyak bantuan kepada rakyat secara terus,
Ianya tidak dilihat mengajukan hala tuju pembangunan negara. Bagi mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.5% hingga 6.5%, kita perlu jumlah pelaburan sebanyak 237 bilion ringgit dari pihak kerajaan dan swasta. Hanya memberi subsidi gaji untuk menggalakkan penjanaan peluang pekerjaan baru bukanlah satu langkah yang mampan atau sustainable ataupun boleh mencapai sasaran pelaburan tersebut. Ini adalah kerana apabila subsidi gaji kerajaan terhenti, majikan akan mula membuang semula pekerja. Justru kita perlu menggalak dan merancakkan ekonomi supaya majikan benar-benar memerlukan pekerja, yakni untuk memenuhi permintaan perniagaan mereka selaras dengan peningkatan ekonomi negara. Maknanya, Tuan Yang Di-Pertua, bajet kita mesti juga melihat dari aspek demand ataupun permintaan. Selaras dengan ini, seperti saya telah utarakan dalam perbahasan RMK 12 bulan lepas, saya sekali lagi mencadangkan projek-projek infra rakyat yang telah dihentikan atau dikurangkan skop untuk dilaksanakan secepat mungkin. Antaranya ialah untuk mengembalikan projek HSR dengan skop asal untuk menghubungkan Kuala Lumpur dengan Singapura yang akan merealisasikan visi dan misi bagi menghubungkan dua ekonomi terbesar ASEAN di mana integrasinya akan memberi limpahan berganda kepada ekonomi negara kita serta menarik perhatian dunia. Kesesakan jalan raya yang sedang kita alami termasuk bagi Bandar Melaka boleh dikurangkan dan membolehkan industri pelancongan membangun dengan lebih pesat serta menjadikan bandar-bandar utama sepanjang laluan HSR lebih maju dan dengan izin livable. Bandar-bandar seperti Muar, Batu Pahat, Melaka, Seremban dan Johor Bahru akan dapat nafas baru serta projek Vision Valley berhampiran Seremban berdaya maju. Tidak kurang penting juga nilai-nilai hartanah akan melambung pada tahap lebih tinggi apabila permintaan bertambah dengan mendadak. Semasa pembinaan projek HSR, dijangka dapat menjana 70,000 peluang pekerjaan berpendapatan tinggi serta langsung dan secara langsung dan tidak langsung. Manakala selepas projek HSR siap beroperasi, ia mampu memberi keuntungan ekonomi sekitar 1.6 bilion dolar Amerika setahun mengikut kaji selidik Institute of Development Economists Japan dengan syarat landasan perlu dihubungkan terus dengan Singapura. Menggantikan projek HSR dari Singapura ke Kuala Lumpur kepada KLIA ke Johor Bahru akan menjadikan projek ini tidak viable dan akhirnya merugikan negara apabila terpaksa membayar subsidi berbilion-bilion. Dana untuk memulakan projek HSR dari Singapura ini juga merupakan cara pembiayaan projek dan tidak termasuk ke dalam hutang kerajaan terus atau defisit tarik bajet. Kita juga boleh berunding dengan kerajaan Singapura untuk mengambil kesempatan kos kewangan yang lebih rendah dengan kadar faedah di bawah 1% dari negara itu dengan menempah pasaran bond bagi membiayai projek ini ataupun mendapatkan projek financing dari negara-negara luar dengan faedah yang sama rendah serta tempoh moratorium
yang panjang. Jika dilaksanakan sekarang, suntikan ke dalam ekonomi tempatan bagi projek yang begitu besar dengan kos kewangan yang rendah akan merupakan satu suntikan yang ketara pada ekonomi negara dari segi penjanaan peluang pekerjaan baru dan kegiatan ekonomi. Tuan Yang Di-Pertua, begitu juga projek LRT 3 yang telah dipotong skopnya oleh kerajaan PH sehingga menjadi bahan jenaka juga patut dikembalikan kepada skop asal. Ini adalah kerana sesebuah projek infra rakyat dibina untuk kemudahan rakyat pada jangka masa panjang, mungkin melebihi 30 tahun. Mengikut maklumat yang saya terima, kos untuk memulihkan LRT 3 ni balik ke skop asal cuma sekitar 15% saja, lebih tinggi berbanding kos sekarang. Dengan tambahan kos 15% ini, kita dapat memulihkan kepanjangan platform stesen kepada saiz asal supaya tren dengan 6 gerabak boleh digunakan. Jumlah tren juga dapat dipulihkan kepada 44 tren dengan 6 gerabak dari 22 tren dengan 3 gerabak. Jumlah fasiliti park and ride dikembalikan dari 2,000 lot parking ke 6,000 lot dan 5 stesen yang telah dibatalkan dapat dibina semula. Kita perlu mengambil kesempatan semasa projek ini masih dalam pembinaan untuk kembali pada skop asal. Jika dibuat kemudian, masa yang lebih panjang dan kos lebih tinggi akan ditanggung. Kawasan-kawasan yang dilalui LRT 3 adalah antara kawasan yang paling padat penduduknya. Jika kita potong skop sehingga sistem LRT 3 akan sesak setiap hari dan kita akan menyesal tak sudah kemudian hari. Saya berasa syukur bahawa kerajaan hari ini telah mengumumkan bahawa projek MRT 3 akan dilaksanakan. Memandangkan projek MRT 2 SSP akan beroperasi tidak lama lagi, inilah masa paling sesuai untuk MRT 3 bermula agar kita menyempurnakan sistem MRT bagi Lembah Kelang seperti visi asal agar ibu kota boleh menjadi bandaraya bertaraf world class tanpa disebabkan oleh kesesakan trafik. Tuan Yang Di-Pertua, untuk mencapai sasaran pelaburan sebanyak 237 bilion ringgit pada tahun hadapan, kerajaan perlu mengenal pasti dengan izin key growth areas yang akan diberi keutamaan supaya para pelabur domestik dan luar negara dapat membuat keputusan untuk melabur. Kita tidak boleh hanya sekadar menyebut secara umum sasaran pelaburan tanpa menyerlahkan beberapa bidang fokus atau key focus area dan memberi apa-apa galakan dan insentif khusus yang boleh meyakinkan pihak pelabur. Sesungguhnya pihak swasta mesti dijadikan sebagai dengan izin the engine of growth, bukan peranan kerajaan dan GLC semakin meningkat. Tuan Yang Di-Pertua, saya menyedari bahawa hasil daripada kerajaan dijangka rendah dan kerajaan ketika ini, kewangan kerajaan ketika ini sangat tertekan atau kritikal. Tapi saya amat bimbang dengan dua langkah kerajaan untuk menaikkan cukai korporat dari 24% ke 33% bagi syarikat yang untung lebih 100 juta bagi tahun 2022 serta langkah untuk mula mengenakan cukai ke atas pendapatan yang diperolehi dari luar negara untuk menambah pendapatan kerajaan. Akibat pemansuhan GST yang menyekat langkah kerajaan BN dahulu
untuk menurunkan cukai korporat dan peribadi, kadar-kadar cukai negara kita sudah menjadi paling tinggi di ASEAN ini, malah lebih tinggi berbanding Amerika Syarikat yang sudah turunkan kadar cukai mereka dengan ketara sejak 2 tahun lepas. Saya faham kenaikan kadar cukai korporat bagi syarikat-syarikat yang menjana keuntungan 100 juta ke atas adalah langkah sementara untuk 1 tahun sahaja, tetapi ianya akan menghantar mesej yang boleh menghakis keyakinan pelabur. Mereka akan berasa khawatir perkara ini seperti ini boleh berulang pada masa yang akan datang apabila kerajaan terdesak untuk mendapatkan hasil tambahan. Perlu kita sedari, semasa kita memilih pelabur asing juga memilih kita. Dan mereka mempunyai negara-negara lain sebagai pilihan alternatif. Sebab apa pelabur asing mahu memilih negara kita dengan kadar cukai yang tinggi untuk melabur apabila tawaran negara-negara jiran lebih menarik ataupun lebih menarik dan semakin menarik. Kita boleh melihat, Tuan Yang Di-Pertua, di mana kejatuhan teruk pasaran saham. Nah, saya ada maklumat pada telefon pintar saya ni, KLSC, pada masa saya sedang berucap ini, pasaran saham telah jatuh sebanyak 33 poin akibat langkah tersebut. Nilai sekitar, ini bermakna, nilai sekitar 25 bilion telah dihapuskan dari pasaran kita. Dan yang akhirnya menanggung kerugian ini adalah rakyat secara langsung atau secara tidak langsung melalui tabung-tabung simpanan rakyat seperti KWSP, ASB, tabung haji serta unit trust. Saya juga bimbang bahawa langkah kerajaan untuk mengenakan cukai bagi rakyat serta syarikat yang memperoleh pendapatan dari sumber luar negara juga akan memakan diri. Dulu kita mengecualikan pendapatan ini sebab kita faham mereka juga akan dikenakan cukai di negara sumber. Dan kita ingin galakkan pendapatan mereka akan dibawa balik untuk dilabur dan digunakan untuk ekonomi tempatan. Sekiranya langkah mengenakan cukai ke atas pendapatan luar negara menjadi realiti, saya bimbang bahawa syarikat-syarikat akan pilih untuk simpan pendapatan mereka di luar negara sumber untuk elak cukai bagi kali kedua di Malaysia. Kehilangan dana ini dari ekonomi tempatan akan pasti menjejaskan pembangunan negara kita. Sebaliknya, saya cadangkan kerajaan melaksanakan pengampunan cukai atau amnesti dan pelepasan cukai bagi mereka yang bawa balik dana yang disimpan mereka di luar negara dengan syarat 30% daripada dana yang dibawa pulang dilabur di pasaran equity, hartanah atau perniagaan tempatan pada tahun pertama ianya dibawa balik. Pemulangan dana-dana besar mampu menjadi satu suntikan kepada ekonomi tempatan yang pasti menguntungkan negara. Sekiranya matlamat perbelanjaan kerajaan yang besar ini adalah untuk menjana peluang pekerjaan yang baru dan memulihkan ekonomi serta menambah pendapatan kerajaan, ada banyak lagi cara selain memperkenalkan cukai-cukai tersebut. Sebagai contoh, ialah pengecualian cukai jualan bagi kereta serta pengecualian cukai dan duti bagi kereta-kereta elektrik. Apakah matlamat kerajaan?
untuk meringankan beban ke atas pengguna atau membantu menaikkan keuntungan sektor otomotif serta bank yang akan memberi pinjaman? Adakah orang kaya yang akan membeli kereta bernilai RM300,000 ke atas akan lebih digalakkan untuk membeli kereta mewah jika dikecualikan cukai jualan sebanyak 10% ini? Tidak. Mereka yang kaya akan tetap beli juga. Sebab itu, saya sarankan kerajaan untuk hadkan pengecualian cukai jualan kereta kepada kereta bernilai RM250,000 sahaja agar kerajaan masih dapat memungut cukai bagi penjualan kereta mewah untuk menambah pendapatan negara. Begitu juga dengan pengecualian duty stamp bagi sektor hartanah. Hartanah yang bernilai 2 juta ke atas tidak patut diberi pengecualian tersebut. Malah kerajaan boleh naikkan kadar duty atau surcharge bagi pembeli asing ke atas hartanah mewah seperti dilaksanakan di negara Hong Kong dan Singapura. Satu langkah lagi ialah kerajaan boleh menambahkan jumlah permit dan lesen bagi pelbagai jenis perniagaan yang kini sedang dikawal untuk menaikkan persaingan, mengelak kartel yang mungkin sudah terbina dan menggalakkan penerima-penerima lesen atau permit baru untuk melabur, memulakan perniagaan dan mengambil pekerja baru dalam skala besar-besaran. Cukai duran runtuh serta sedia ada ke atas penjualan minyak sawit juga boleh dinaikkan secara berperingkat atau multi-tier. Sebagai contoh, kadar cukai duran runtuh akan menjadi lebih tinggi sekiranya harga minyak sawit mencecah RM4,000 satu tan, RM5,000 satu tan dan seterusnya. Ini tidak memberi impak yang besar kepada peneroka sebab ini adalah berdasarkan minyak sawit yang sudah diproses dan bukan buah tandan segar. Apabila harga minyak sawit tinggi, impak kenaikan kadar cukai pada syarikat perladangan yang besar juga tidak begitu ketara. Wang yang diperolehi dari kadar cukai durian runtuh yang lebih tinggi boleh dikhususkan semula kepada syarikat-syarikat sawit sebagai subsidi untuk menaikkan gaji pekerja ladang sawit serta perbelanjaan untuk menambah baik keadaan kediaman, fasiliti dan persekitaran dalam ladang. Pada ketika ini, ramai warga tempatan kurang berminat untuk menggantikan pekerja asing di ladang sawit sebab gajinya masih rendah dan keselesaan hidup dalam ladang sawit kurang menarik. Jika corak hidup dalam ladang dan gaji yang lebih menarik ditawarkan, saya percaya lebih ramai warga Malaysia akan berminat bekerja dalam sektor ini. Sekaligus mengurangkan kadar pengangguran rakyat Malaysia tanpa kerajaan perlu meminjam dan berbelanja serta mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Dengan itu juga, tahap pematuhan sektor sawit Malaysia kepada keperluan ESG akan terjamin. Tuan Yang Dipertua, berhubung dengan isu cukai ke atas pendapatan dari sumber asing yang saya bangkitkan tadi, saya sekali lagi ingin menyarankan agar kerajaan memandang serius untuk menggalakkan sektor mata wang kripto atau cryptocurrency. Perlu sudah, jumlah yang disimpan pelabur di luar dunia dalam kripto sudah pun mencecah $2 trilion Amerika. Bayangkan, kita dapat menarik masuk hanya 5% saja daripada jumlah tersebut ke dalam pasaran kita. Nilainya sudah $100 bilion Amerika atau RM420 bilion. Sasaran kita adalah untuk membawa aset kripto melabur dalam Malaysia, bukan untuk rakyat Malaysia membawa keluar. Pada zaman pandemik ini, banyak negara dalam dunia sedang menuju ke arah pendekatan yang lebih berani, seperti negara Switzerland, Singapura, Australia dan Korea. Kita jangan lambat untuk merebut peluang.
Inilah masa untuk menggalakkan pengaliran masuk wang dan aset asing ke negara kita. Tuan Yang Di-Pertua, tak dapat dinafikan bahawa masalah doktor kontrak yang sudah meningkat pada 23,000 orang ini yang mula diwujudkan konsep kontrak ini pada tahun 2016, niat kerajaan pada masa itu membolehkan mereka berkhidmat sebagai doktor secepat mungkin setelah mereka menamatkan pengajian. Sebagai penyelesaian jangka panjang, saya mencadangkan kerajaan memperkenalkan dan memulakan rangkaian hospital penyelidikan hybrid di seluruh negara yang merupakan kerjasama awam dan swasta. Di hospital-hospital inilah pegawai kontrak perubatan pergigian ditempatkan dengan penjawatan secara tetap. Dari segi kos perubatan, rangkaian hospital ini bertujuan untuk memenuhi permintaan daripada golongan B40 dan M40 supaya pilihan bukan sahaja terletak di antara hospital swasta yang mewah, yang mahal dengan hospital kerajaan. Di sinilah sebenarnya penyelesaian kepada isu doktor kontrak ketika ini. Sebuah hospital yang menggunakan model ini adalah hospital UPM yang dibiayai oleh pihak swasta dengan kerjasama Universiti Putra Malaysia. Pandemik ini telah menunjukkan keperluan untuk Malaysia menaikkan kapasiti perkhidmatan kesihatan seluruh negara. Jadi saya saran kerajaan hari ini meneruskan rancangan ini dengan kerjasama pihak swasta. Dengan peruntukan kerajaan, hospital hybrid ini juga boleh membantu ke arah penyelesaian masalah 23,000 pegawai kontrak perubatan dan pergigian yang dihadapi kerajaan pada masa kini. Tuan Yang Di-Pertua, data Jabatan Perangkat Malaysia menunjukkan bahawa pada tahun lepas seramai 12.8% daripada golongan T20 telah jatuh ke kategori M40. 20% daripada rumah tangga M40 tercecer ke B40. Manakala mereka dalam kategori B40 semakin tertekan. Malaysia juga merupakan negara dengan penurunan KDNK kedua paling besar di ASEAN dengan kadar negatif 5.6% pada tahun lepas, iaitu bawah kadar purata ekonomi global sebanyak negatif 4.3% yang ditentukan oleh Bank Dunia. Malahan di kalangan negara-negara di rantau ini, Malaysia menduduki tangga tercorot dalam pelaburan asing bagi tahun 2020. Biarpun kerajaan memberi unjuran pertumbuhan positif 6.5% hingga 7% untuk tahun ini, semasa membahas bajet 2021 Dewan ini tahun lepas, realitinya ialah kerajaan terpaksa menurunkan semula unjuran itu sebanyak 2 kali. Bulan lepas, Bank Dunia sekali lagi menurunkan unjuran pertumbuhan ekonomi Malaysia ke 3.3%. Ini juga adalah di bawah purata dunia sebanyak 5.6%. Ini bermakna, Tuan Yang Di-Pertua, negara kita telah ketinggalan dunia bagi 2 tahun berturut-turut. Seperti ungkapan, failure is not an option. Bajet 2022 ini mesti berjaya dengan unjuran-unjuran yang tepat sekira kita tidak mahu rakyat semakin tertekan dan jika kita tidak mahu negara tercinta ketinggalan dunia bagi tahun ketiga berturut-turut. Justru segala usaha perlu dilakukan. Kalau boleh, memang kita patut lipat gandakan lagi agar pelaksanaan bajet 2022 tercapai sepenuhnya dan segala strategi memulih dan merangsangkan ekonomi negara akan menjadi Malaysia kembali sebagai negara di barisan hadapan
di rantau ini. Tuan Yang Dipertua, saya mohon Yang Berhormat, menyokong bajet. boleh saya mencelah sebelum berhenti. Ya. Pada Datuk Yang Dipertua, pada pandangan Yang Berhormat Pekan, apakah agaknya sebab kerajaan terdahulu memindahkan HSR itu daripada Singapura ke Bandar Malaysia, menjadikan daripada Johor Bahru ke KLIA, bukankah kaedah pertukaran itu menyebabkan projek itu tidak lagi viable kerana kita inginkan jutaan pelancong daripada Singapura menaiki HSR terus ke Bandar Malaysia. Perkara yang kedua ialah mengenai ECRL. Ya, apa pandangan Yang Berhormat Pekan mengenai ECRL, dan adakah dalam bajet ini, saya tak ada dengar tentang perkara itu. Saya kira ia akan diteruskan, tapi nampak dia tidak lagi menjadi tumpuan. Dan yang ketiga ialah Pan Borneo Highway. Kelihatan ada yang akan dah disiap dan akan dirasmikan. Apakah pada pandangan Yang Berhormat pada ketika cadangan dahulu untuk kita melaksanakan Pan Borneo Highway ini, kebaikan-kebaikan dan bagaimana ia boleh menjadi highway yang begitu panjang daripada Sarawak sampai ke Sabah dan tanpa tol juga. Itu tiga perkara: HSR, ECRL, Pan Borneo Highway. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pontian. Yang pertama, pasal projek HSR, saya tak dapat pasti mengapa kerajaan dahulu menukar konsep asal HSR, iaitu dari Singapura terus ke Bandar Malaysia, kepada Johor Bahru ke KLIA. Kalau kita lihat dari segi hukum akal atau logiknya, memang tidak manasabah. Sebab apa yang kita perlukan ialah high speed rail, bukan fast train. Yang menarik bagi projek HR ni, kerana dari Singapura ke Bandar Malaysia akan makan masa hanya sejam setengah saja. Tapi kalau kita tukar pada fast train, nak sampai dari Singapura ke Kuala Lumpur, mungkin makan masa 3 jam, 4 jam dengan pertukaran kaedah pengangkutan dan sebagainya. Saya dapat tahu kalau kita tukar konsep ini, projek kereta api fast train ni dari Johor Bahru ke KLIA akan menyebabkan projek ini tidak viable dan kerajaan kena menampung berbilion-bilion tiap-tiap tahun untuk jangka masa yang panjang. Ini satu keputusan yang amat merugikan kita. Ini ada peluang untuk kita mengintegrasikan dua ekonomi terbesar di ASEAN ini, dan bandar-bandar sepanjang jalan laluan HSR itu seperti Batu Pahat, Muar, Melaka, Seremban, Bandar Setengah Bangda ini memerlukan nafas baru, suntikan baru, akan maju dengan begitu ketara apabila projek HSR ini dilaksanakan. Saya ada teori saya sendiri, Tuan Yang Dipertua, kenapa keputusan ini diubah, tapi itu sekadar teori saya. Saya tak mampu untuk menyebut di sini ataupun tak elok saya sebut di sini, tapi kalau kita gunakan hukum logiknya dan berdasarkan pada fakta, kajian, analisa, maka tak ada sebab mengapa kita patut tukar konsep ini. Dahlah kita bayar denda 2 kali. Satu kali pertama, kita lambatkan projek ni. Kedua, kita tukar skop, kita kena bayar ganti rugi 320 juta. Tak pasal-pasal kita bayar. Ini semua menyebabkan sukar untuk kita memahami kenapa keputusan itu dipindah. Dan kita ada peluang Bandar Malaysia ni
kawasan seluas 500 ekar ni dijadikan satu kawasan pertumbuhan baru yang serba moden, dinamik, boleh jadi perhatian pada seluruh dunia. Sebab itulah saya berkali-kali telah mengesyorkan kembalilah kepada konsep asal HSR ni. Lagipun kita sudah ada laluan Gemas ke Johor Bahru, tak perlu kita ada satu track yang lain. Dengan izin Tuan Menteri sudah jadi redundant. Jadi baliklah pada skop asal supaya projek ini menjadi satu projek game changer untuk negara Malaysia. Yang kedua, tentang projek ECRL ni sudah dilewatkan oleh kerajaan sebelum ini, tapi sekarang ni saya difahamkan sedang disambung semula tapi perlahan. Perjalanannya perlahan dan sepatutnya projek ini sudah pun siap sebenarnya. Dan kalau siap, ECRL ini akan menyumbang kepada kadar pertumbuhan sebanyak 1.5% kepada negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang. Inilah satu kaedah bagaimana kita boleh merapatkan jurang pembangunan di antara ataupun pertumbuhan antara negeri-negeri pantai barat dan pantai timur. Jadi projek ECRL ini memanglah patut diberi keutamaan oleh kerajaan. Yang ketiga, Tuan Yang Ketua, Pen Borneo Highway ini satu projek yang saya anggap sebagai satu hadiah pada rakyat Sarawak dan Sabah. Sebab kita nak buktikan kita berkemampuan untuk membina lebuh raya yang begitu panjang tanpa tol. Dan inilah satu projek yang telah membawa perubahan yang besar kepada Sarawak dan Sabah dan amat dinanti-nantikan oleh rakyat. Sekali lagi, projek ini telah dilambatkan. Sepatutnya kemajuannya lebih jauh pada hari ini, tetapi dilambatkan oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini. Saya juga berharap projek ini dipastikan pelaksanaannya lebih cepat lagi dan matlamatnya akan tercapai supaya rakyat Sabah dan Sarawak akan dapat manfaat yang sepenuhnya. Macang. Yang bawa bekal Macang boleh. Macang. Terima kasih Datuk Yang Ketua, terima kasih Yang Berhormat Pekan. Apa yang disebut oleh Yang Berhormat Pekan tadi memanglah tepat kerana projek-projek contohnya ECRL ini jelas sekali adalah untuk merapatkan jurang di antara jurang pembangunan antara pantai timur dan juga pantai barat, khususnya negeri Kelantan ini agak jauh ketinggalan. Juga yang menjadi persoalan saya nak tanya pandangan Yang Berhormat Pekan adalah tentang jurang pendapatan yang semakin hari semakin melebar antara masyarakat bandar dengan masyarakat luar bandar. Projek-projek ini juga boleh memberikan suatu impak pendapatan yang tinggi sekiranya dilaksanakan kerana sudah tentulah graduan-graduan universiti dan tenaga-tenaga mahir yang datangnya daripada kawasan luar bandar akan mendapat peluang pekerjaan di mana ada di situ. Tetapi kerana tidak ada suatu aliran penyusunan yang baik, maka peluang pekerjaan ini juga sudah tentunya akan terhad. Yang keduanya, saya nak tanya pandangan Yang Berhormat Pekan adalah daripada segi peluang-peluang perniagaan. Kita berada dalam rancangan Malaysia yang ke-12. Pelbagai insentif telah ditawarkan oleh pihak kerajaan. Tetapi di dalam masa yang sama, kebimbangan kita ialah masyarakat-masyarakat dan usahawan-usahawan kecil di kawasan luar bandar akan terus tertinggal. Maka di sini kita perlu, bagi kita adalah satu kaedah untuk memudahkan pinjaman, geran dan pelbagai cara untuk membolehkan masyarakat di luar bandar ini turut serta di dalam arus pembangunan negara ini kerana kita tidak mahu akhirnya rancangan Malaysia yang ke-12 nanti masyarakat di luar bandar juga akan terus tertinggal. Apa pandangan Yang Berhormat Pekan? Yang Berhormat Pekan, Pasir Mas boleh tak? Sikit lagi.
Ketua Pemuda PAS yang baru, Yang Berhormat Pekan. Terima kasih, Ketua. Masa masih ada Yang Berhormat Pekan, saya menyebut tentang Singapura. Tadi saya tertarik bila Berhormat Pekan menyentuh beberapa kali berhubung dengan Pulau Batu Putih, yang saya kira satu isu yang penting juga menyentuh kedaulatan negara. Kalau boleh disentuh oleh Yang Berhormat Pekan, apakah kronologi dan situasi yang sebenar? Terima kasih. Terima kasih. Pertamanya, Tuan Ketua Yang Berhormat Machang telah menyentuh tentang betapa perlunya kita rapatkan jurang pembangunan di antara pantai timur dan pantai barat. Dan itulah tujuan pokoknya projek ECRL ni dilaksanakan. Kerana salah satu daripada kriteria ataupun faktor yang boleh memberi suntikan pada ekonomi pantai timur ni ialah untuk ditambah baikkan lagi perhubungan ataupun konektiviti. Bila kita ada konektiviti yang lebih baik, maka kita akan lebih dekat dengan pasaran. Bila kita lebih dekat daripada pasaran, maka sebagai negeri yang menjadi negeri pengeluar, kita boleh lebih mudah akses pada market. Dan satu lagi, kita boleh tap dengan izin pasaran dari produk dari selatan negara Thailand. Mereka tak perlu hantar ke utara, ke Bangkok, tapi boleh hantar melalui ECRL ini, melalui Kelantan, ke Kuantan dan akhirnya kepada Pelabuhan Kelang. Cuba bayangkan bila ada perhubungan seperti ini, sudah tentu keseluruhan Pantai Timur akan lebih terangsang ekonominya. Saya juga setuju dengan pandangan Yang Berhormat Machang bahawa peluang pekerjaan perlu diwujudkan dan kita perlu lihat bahawa peluang pekerjaan ini mestilah dihubungkaitkan dengan projek-projek yang sustainable dengan izin. Jadi bila ada projek seperti ini akan tambahlah peluang dan permintaan. Bila ada permintaan, pekerjaan-pekerjaan itu akan dapat kita pastikan kelangsungannya. Dan sepanjang laluan ni, Tuan Yang Dipertua, kita boleh di stesen-stesen ni, projek-projek hartanah sepanjang jalan tu, boleh kita beri peluang perniagaan yang tak mungkin wujud kalau tidak ada projek connectivity seperti ECRL ni. Terima kasih pada Yang Berhormat Pasir Mas yang bangkit tentang soal Pulau Batu Putih. Perkara ini saya dah ulas dalam muatan Facebook saya sebab saya amat terkilan Tuan Yang Ketua mengapa Perdana Menteri yang ketujuh membatalkan rayuan kita ke ICJ. Kononnya kita kena terima keputusan ICJ secara muktamad. Tetapi ada klausa dalam statut ICJ ni di mana kalau ada fakta baru, new evidence, kita boleh buat rayuan. Dan kita telah perolehi evidence baru. Kurang-kurangnya 3 evidence baru yang jelas yang menyebabkan kabinet yang saya pengusikan pada masa itu membuat keputusan rayuan keputusan Pulau Batu Putih itu perlu dilakukan. Yang menjadi pelik 1000 kali pelik, 2 minggu sebelum rayuan ICJ itu, kabinet masa Perdana Menteri yang ketujuh pengusikan tarik balik rayuan ke ICJ. Kita dah kalah, apa salahnya kita teruskan? Boleh jadi kita menang, siapa tahu. Kalau menang, kedaulatan negara kita terbela, Tuan Yang Ketua. Dan dalam isu kedaulatan ini tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Sebab itulah kita mesti soal siasat, mengapa rayuan kita ditarik balik pada saat-saat akhir. Singapura pun terkejut kita buat keputusan tersebut. Kita pun tak faham dan jawapannya kita mesti tahu. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Pekan. Yang Berhormat Raup.
13 minit. Silakan. Terima kasih Datuk Tuan Yang Dipertua.